Assalamualaikum. Nahnu man al-majmu'ah sab'atu ma'adat sanakumu bi'iradu taqdimi fi hafzah al-iman man akidah al-syiah al-manharfah. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan tentang pelihara akidah daripada fahaman syiah yang terpesong. Qabla al-bada fi al-adu sa'agrimu jami' al-ada al-wasimin wa al-jamilin. Ismi Muhaimin, Adilah, Atikah, Atirah wa Syafiqah. Sebelum memulakan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli. Yang pertama, yang berbaju hitam, berbaju Melayu, saya Abdul Muhaimin bin Zaidi. Seterusnya bertudung biru, Adilah, bawah saya Atikah. Seterusnya yang memakai spek mata itu yang berada di tengah, namanya Atirah. Dan ketua kami Balqis Syafiqah. Man baina al-mahtawi allazi nadrija fi al-muqalah wa al-muqaddimah marji'ah adbiya muqsima ila adat ijza wa hiya al-khalifah wal mizaj ta'alim al-syari'ah wa al-syiah ta'tur al-syiah fi Malaysia tudabil li ta'amal ma'a at-ta'alim al-syiah al-asar al-salbiyah li ta'alim al-syiah wa akhiran al-khatimah. Antara kandungan yang kami masukkan dalam artikel adalah mukadimah, iaitu permulaan, dan seterusnya marji'ah adbiya, iaitu isi kandungan. Isi kandungannya yang pertama ialah latar belakang dengan ciri-ciri. Yang kedua, hukum syiah menurut tokoh Islam, perkembangan syiah di Malaysia, langkah menangani syiah, kesan negatif syiah, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Muqaddimah, iaitu permulaan. Qamat al-bahisa badrasa wa tahlil maklub ba'nawan hifzu al-iman man akidah asyiah man harfah la istakhdamah kama fi muhimmah ad-darasah. Artikel ini membincangkan tentang pelihara akidah daripada fahaman syiah. Okey, seterusnya, summa nasyar haza al-maklu fi 11 Oktober 2019 man qabla syarkah sahifah Malaysia. Artikel yang kami bincangkan ini diterbitkan pada 11 Oktober 2019 oleh Akhbar Syarikat Malaysia. Fa'in hadhihi ad-darasah mad'umah aidan yafid you wa YouTube ba'nawan al-istiratijiyat asyiiyah tadlilna lil ustadun ad-diniyah. Selain itu, kajian ini juga disokong video dan YouTube. Antara YouTube yang kami ambil ialah strategi syiah sesatkan kita, di mana YouTube ni disampaikan oleh Ustaz Don Diniyah. Ustaz Don Diniyah. Al-hadaf man hazihi ad-darasah wa ma'rifah wa tahmik al-fakar asyi'i allazi dakhlu wa intishar fi Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fahaman syiah yang telah tersebar di Malaysia. Akhir sekali, man ajlu at-ta'arif ala syiah fi Malaysia yunakishu al-mu'alaf aidan asar idilujiyah asyiiyah ala al-mujtama' fi Malaysia. Dalam mengenali syiah di Malaysia ini juga kan, penulis juga ada membincangkan tentang kesan-kesan syiah yang terdapat di Malaysia. Al-Khalifah wal Mizaj, itu latar belakang dan ciri-ciri Syiah. Syiah hum hartaqut ta'limu mawajidatu fil Malaysia fil Al-Quran ista'adam maslahu Syiah lid atba' imadallah ta'ala wa fi hadis ala anhu min atba' Sa'id Ali radhiyallahu anhu.
Okay, Syiah ni merupakan salah satu ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Okay, di dalam Al-Quran, istilah Syiah digunakan untuk mengikut kepada hamba-hamba Allah yang mulia. Dan di dalam hadis pula, Al-Quran Syiah ni sebagai pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okay, sejarah asal hadirnya Syiah ni adalah setelah kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Okay, terdapat sedikit perbalahan antara golongan Muhajirin dan Ansar tentang siapakah yang bakal menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Okay, segelintir pendapat mengatakan bahawa ajaran Syiah di Malaysia ni muncul disebabkan hubungan antara para pedagang Iran dan Malaysia. ومن سمات وضحة الشيعة أن شيعة عندما يعدن صلاة تسبح أيديهم على جنب ولا توضع في المنتصف مثل تعليم Islam sahihah. Okay, antara ciri yang jelas dilihat daripada golongan Syiah ini adalah ketika puak Syiah ini menunaikan solat, tangan mereka jatuh ke sisi dan tidak diletakkan di atas pusat seperti ajaran Islam yang sebenar. Dan mereka aidan hifana min Syiah alazi يصلون 3 مرات فقط في اليوم يؤمن صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع الإزياء رغم أنهم ليسوا في طريقهم بالإضافة إلى ذلك فإن أتباع تعليم الشيعة لا ينهون صلاتهم بسلام بل يضربون نطر في أفقادهم عدة مرات. Okay, terdapat juga segelintir penganut ajaran Syiah ini hanya menunaikan solat 3 waktu sehari. Mereka menjamakkan solat zuhur kepada asar, solat maghrib pada isyak walaupun tidak berada dalam keadaan bermusafir. Selain itu, para pengikut ajaran Syiah ini tidak mengakhiri solat mereka dengan salam, tapi mereka akan mengakhiri solat mereka dengan memukul kedua-dua belah paha mereka. Ta'lim syariah Syiah, hukum Syiah menurut tokoh ulama. Okay, Izhar Islam Hiwaya Syiah ke Jamaah Islamiyah موجودة من مئات سنين وهذه الجماعة ستمو صاحبه ولا سيما أبو بكر وعمر وعثمان. Okay, sejak awal abad lagi, Islam telah menunjukkan identiti Syiah sebagai kumpulan Islam yang berusia sejak beratus tahun. Okay, golongan ini telah melakukan penghinaan terhadap para sahabat, terutamanya Abu Bakar, Umar, Osman dan Saidina Aisyah. Mereka mengkritik, menyesatkan dan memusuhi golongan yang memudahkan para sahabat kerana mereka tidak mempercayai perkara-perkara yang disampaikan oleh para sahabat. Maka dari sini wujudlah para sarjana Islam yang memberikan maklumat yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah mengenai keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam bagi menghukum mereka yang meninggalkan Islam. Wasabu Imam Malik fa innal lazi infuzu ashabun Nabi Muhammad SAW fa innahum la yadkhuluna fi fa'atil muslimin. Okay, menurut Imam Malik, orang-orang yang mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak termasuk dalam golongan Islam. Okay, Imam Malik meriwayatkan kesimpulan tentang kekafiran golongan Syiah Rafidah yang membenci para sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata mereka yang membenci para sahabat, maka mereka telah kafir berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Okay, di dalam tafsir Imam Qurtubi rahimahullah, penafsiran Imam Malik sangat besar, iaitu siapa yang menghina para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka mereka telah menentang Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan alam semesta, dan membatalkan syariat kaum muslimin. Basraful Anzaru Anzalik Ya'tabaru Ahmad bin Yunus an Aidhan min Sya'asiyat Al-Ma'aridah lihazihi al-majmu'ah Syiah. Okay, selain itu tokoh yang lain pula iaitu Ahmad bin Yunus merupakan salah satu tokoh yang menentang golongan Syiah. Okay, beliau berkata sekiranya seorang Yahudi menyembelih seekor kambing dan seorang Syiah Rafidah menyembelih seekor kambing juga pada masa yang sama, nescaya beliau hanya akan makan sembelihan si Yahudi. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan Syiah ni telah murtad dari Islam. Wa min baina Sya'asiyat ukhra Ibnu Hazm Az-Zahiri. Okay, antara tokoh yang lain iaitu Ibnu Hazm Al-Zahiri, beliau berkata golongan Nasrani telah menuduh bahawa golongan Syiah Rafidah telah mengubah Al-Quran. Maka sesungguhnya golongan Syiah Rafidah ini tidak termasuk dalam golongan kaum muslimin. Hal ini kerana golongan ini muncul pada pertama kalinya setelah 25 tahun semenjak kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW.
Syiah Rafidah adalah golongan yang mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani dalam melakukan kekafiran. At-tali huwa tatawuru asyiati fi Malaysia. Seterusnya ialah perkembangan Syiah di Malaysia. At-tariqatul ula litanmiyati syiati fi Malaysia hiya min khilali ta'lim. Cara pertama kemasukan atau perkembangan Syiah di Malaysia ialah melalui pendidikan. Ta'athar mu'azzam at-talabul ladhina yasiluna darasatuhum fi Iran bal fikri asy-syi'i al-munharfi. Pelajar-pelajar yang telah menyambung pelajaran ke Iran pada masa itu dikatakan telah terpengaruh dengan ajaran Syiah ini. Hal ini dikatakan demikian kerana pada tahun 1979 telah berlaku satu revolusi yang dikenali sebagai Revolusi Iran. Revolusi Iran ini telah dimulakan oleh seorang ulama Syiah iaitu Ayatullah Khomeini yang telah berjaya menumbangkan kerajaan Iran yang diketuai oleh Reza Pahlavi pada ketika itu. Peristiwa ini menunjukkan satu titik tolak kepada perkembangan Syiah ke peringkat global. Wa indama ya'udun min mu'asalat darasatuhum yusabihun da'yatun syi'ati wa yunshiruna at-ta'lim fi Malaysia. Seterusnya, pelajar-pelajar yang telah tamat pengajian akan menyebarkan dakwah Syiah di Malaysia apabila mereka pulang ke tanah air. Ailawatan ala zalika intasyaratul ideologiyatul syiati ala nitaqun wasi'i fi Malaysia min khilalin al-maktabat al-muta'alliqat bil syiah. Seterusnya ialah perkembangan melalui penulisan buku-buku berkaitan Syiah. Antara buku yang pernah diterbitkan yang mempunyai unsur Syiah di dalamnya ialah Sebongkah Batu di Kuala Berang, karangan Dr. Faisal Tehrani. Innal mumarasatul Syiah al-mudammanat fi riwayat mithli Sebongkah Batu di Kuala Berang tunaqash al-kathira hawal mumarasatul muta'ah. Di dalam buku Sebongkah Batu di Kuala Berang telah ditunjukkan beberapa contoh tentang Syiah, antaranya ialah amalan muta'ah. Dalam buku Sebongkah Batu di Kuala Berang ni mereka menghalalkan, puak-puak Syiah ni menghalalkan amalan muta'ah yang jelas sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Kama yumkin mulahazatu tatawuru Syiah fi Malaysia min khilal intishar al-muhajirin mukhassat min Iran wal Pakistan. Seterusnya, perkembangan Syiah di Malaysia juga dapat dilihat melalui penghijrahan orang Syiah Iran dan Pakistan. Haula asyiati yatakhizun manhaj al-khair wa ya'ishun ba'isna abna as-sunnah wal jamaah. Mereka mengambil pendekatan untuk berbaik-baik dengan ahli sunnah wal jamaah untuk menyebarkan ideologi masing-masing. Akhiran, yumkin ru'yati tatawun al-fikri syiah fil Malaysia min khila intishar wasail al-ijtimai wa khasatil Facebook. Akhir sekali, cara puak-puak Syiah ni menyebarkan fahaman mereka ialah melalui media sosial, terutamanya Facebook. Al-mujtama'u ashalu fi wusul ila asyiati abra Facebook. Mereka menggunakan platform Facebook kerana bagi mereka rakyat lebih mudah mengakses maklumat tentang Syiah melalui Facebook. Tadabbur lita'amuli ma'ali ta'lim asyiah wahid asyahu Abdurrahman Ibrahim Ar-Rabi'u inna ikhtilafa baina sunnati wa syiati la yata'allaqa faqat bal yashmul aidan mas'ula as-sawabi wal khata'ah. Qamati idrati diniyatu ba'tiqali za'ama asyiyatun fi Malaysia. وأكدت حلقة دراسية وخطب حول تعليم خاطئة أشية لا إنقاذ المسلمين من تأثير بهذه الأيديولوجية. يجب دائما نشر
تعاليم إسلامية في المجتمع المحيط حتى يتمكنوا ومن معرفة المزيد عن الإسلام وتحسين معرفتهم. جهز نفسك بتعليم إسلامي الإضافة إلى برامج استعادة الإيمان. Huraian bagi poin pertama, dan menurut berita harian online, Syekh Abdul Rahman Ibrahim Al-Rubaini juga mengatakan perbezaan antara ahli sunnah dan ahli syiah bukan sahaja daripada fikiyah tetapi juga membabitkan hak dan batil. Syekh Abdul Rahman juga mengatakan bahawa cabaran bagi umat Islam pada masa kini adalah perpecahan yang dibawa oleh ajaran syiah. Poin kedua pula menerangkan bahawa Jabatan Agama telah mengadakan tangkapan kepada pemimpin-pemimpin Syiah di Malaysia. Mereka juga mengadakan seminar dan khutbah mengenai ajaran palsu iaitu Syiah ini untuk menyelamatkan umat Islam daripada terpengaruh dengan ideologi ini. Poin ketiga pula menerangkan bahawa ajaran Islam haruslah sentiasa disebarkan di masyarakat sekitar agar mereka mengetahui lebih lanjut mengenai Islam dan meningkatkan pengetahuan mereka. Sebagai contoh, kita boleh menyebarkan dengan menggunakan surat khabar, kita menerangkan apa itu Islam, menerangkan apa yang betul, apa yang benar. Dan selain itu, dengan zaman teknologi pada masa kini, kita juga boleh menyebarkannya menggunakan WhatsApp, Telegram dan Instagram. Poin keempat pula ialah melengkapkan diri dengan ajaran Islam. Kita sentiasa kena belajar mengenai Islam agar kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran ini. Sebagai contoh, kita boleh mengikuti ceramah yang diadakan di masjid atau surau untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita mengenai Islam. Poin kelima ialah mengadakan program pemulihan akidah. Program pemulihan akidah bertujuan untuk membantu golongan yang telah mengikuti ajaran Syiah sebelum ini untuk kembali ke pangkal jalan. Dengan ini, mereka dapat mengetahui apa ajaran agama Islam yang sebenar. Kita di Malaysia juga terdapat 2 pusat pemulihan akidah, iaitu Pusat Pemulihan Jelebu di Negeri Sembilan dan Pusat Al-Atal Al-Salbiyah li Ta'alin Al-Syiah wa min adharuh Al-Ijra Bisulmiyah Al-Sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam fa inna tahir antishar Al-Syiah fu anna Al-Ta'alim Al-Syiah tudamil surah Al-Islam kama an nash Al-Ta'alim Al-Haq tafi'ah ahad adhar antishar Al-Syiah fil Malaysia bil al-idafat illa anna hudu alin ahad adha intisha al-ta'alim al-syiah fa inna tadhir intisha al-ta'alim al-syiah hubtaqasin al-umar. Antara kesan penyebaran syiah ialah yang pertama, merosakkan nama baik pada sahabat. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan syiah ini telah mengafirkan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar Al-Khattab dan Uthman dan ditolak dalam spektrum kepercayaan golongan mereka. Golongan syiah ini akan berusaha untuk menyampaikan perkara atau info yang tidak benar mengenai para sahabat kepada khalayak ramai. Perkara seperti ini akan menyebabkan sesiapa sahaja yang baru sahaja ingin mengenali apa itu Islam mungkin akan terpengaruh atau terpedaya dan terpercaya dengan apa yang telah disebarkan oleh golongan syiah ini. Secara tidak langsung, nama baik para sahabat turut akan menjadi semakin rosak. Kesan yang kedua pula ialah memusnahkan imej Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan syiah ini golongan syiah ini membawa nama Islam dalam melakukan perkara yang tidak mengikut kepada syariat Islam yang sebenar seperti melakukan keganasan, kepercayaan syirik. Dengan ini, orang yang bukan Islam akan menganggap bahawa ini adalah cara hidup orang Islam yang sebenar dan juga akan menyebabkan kebencian penganut agama lain terhadap agama Islam menjadi semakin kuat kerana tindakan yang dilakukan oleh golongan syiah ini. Kesan yang ketiga pula ialah menyebarkan ajaran yang sesat.
Hal ini dikatakan demikian kerana golongan Syiah ini mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Golongan ini menyebarkan kepercayaan kepada perkara-perkara bid'ah, khurafat dan tahyul. Sebagai contoh, mereka menyatakan bahawa Kufah itu sebagai tanah haram dan mereka turut menyatakan bahawa kisah-kisah Nabi itu ialah sebagai kisah dongeng saja. Ajaran sesat ini kita boleh lihat di Malaysia melalui cara sembahyang. Terdapat beberapa video yang menunjukkan cara sembahyang yang dilakukan oleh pengikut golongan Syiah ini. Perkara seperti ini akan menyebabkan sesiapa saja yang baru saja mengenali apa itu Islam mungkin akan keliru dengan ajaran yang dibawakan oleh golongan Syiah ini dan ajaran Islam yang sebenar. Kisah yang keempat iaitu akan berlakunya keganasan. Malaysia pernah digemparkan dengan satu peristiwa di mana kumpulan militan Islam yang mencuba untuk menggulingkan kerajaan Malaysia. Kumpulan yang diberi nama sebagai Kumpulan Al-Maunah yang dipimpin oleh Muhammad Amin bin Muhammad Razali telah merampas senjata milik Angkatan Tentera Malaysia iaitu ATM di Gerik Perak. Kumpulan ini peristiwa ini telah mengorbankan 3 anggota keselamatan yang telah menjadi tembusan dalam peristiwa ini ketika di Kempun di Bukit Jenalik Sau Perak. Perkara seperti ini boleh menjadi faktor kepada jatuhnya satu pemerintahan. Sebagai contoh yang berlaku di Iran dan Iraq, iaitu mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Yaman. Akhir sekali, kesan yang kelima ialah memecah belahkan umat. Hal ini didorong oleh pertikaian antara golongan Sunni iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah dan golongan Syiah yang mempunyai perbezaan kefahaman. Perbezaan kefahaman ini telah menjadi penyebab kepada berlakunya pertelikahan dan perbezaan pandangan. Sebagai contoh, golongan Syiah ini tidak menganggap semua sahabat Rasulullah itu adalah beriman dan boleh dipercayai. Mereka hanya menganggap seperti beberapa orang sahabat sahaja yang beriman dan boleh dipercayai, sebagai contoh Zubair. Manakala golongan Sunni pula iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah menganggap bahawa semua sahabat Nabi adalah beriman dan boleh dipercayai dan membantu baginda dalam mendekatkan agama Islam. Perbezaan kefahaman ini turut mempengaruhi kehidupan seharian manusia seperti perkahwinan, puasa. Terdapat satu peristiwa di Malaysia di mana melibatkan proses penceraian antara pengikut golongan Sunni iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah dan pengikut golongan Syiah yang telah menyebabkan proses perundangan menjadi semakin susah. Hal ini dikatakan demikian kerana telah berlaku pertelikahan antara dua golongan pengikut ini dalam menyelesaikan masalah itu. Oleh itu, penyebaran golongan ajaran Syiah ini telah menyebabkan berlakunya kepada perpecahan umat. Khatimah, kesimpulannya. Al-bahas yamkunu an yazid man ma'rifah at-tiya asyi'i al-manharfu an tariq al-iman as-sahih. Artikel ini dia banyak beri iktibar kepada kami kan. Lepas tu artikel ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kami tentang Syiah. Lepas tu dengan dapat ilmu tentang Syiah ni dapat membantu kami dalam memelihara akidah kami. Okay, seterusnya tufar hazihi ad-darasah aidan wa'iyan li ummah hawla bid'ah asyi'iyah litajni at-ta'sir bi ta'alim. Okay, dengan ni artikel ni dia membantu kami kan untuk membezakan kan antara agama yang betul dengan agama yang salah, kesesatan Syiah. Okay. Dia juga membantu kami yang dapat mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan ajaran Syiah tersebut. Bil idafah ila zalika kana li hazihi al muqalah aidan ta'sil ala al muharad al-linah lil bahasirin. Lepas tu artikel ini dia memberikan kesan insaniah kepada kami kan, iaitu di mana kami akan dapat melakukan aktiviti secara kerjasama. Dengan aktiviti kerjasama ini dia dapat meningkatkan silaturahim antara pengkaji. Okay. Dan akhir sekali, izad hazihi ad-darasah aidan muharad at-tafkil
An-Naqdi. Akhir sekali ni dia menyemarakkan kemahiran berfikir secara kritis. Kemahiran berfikir secara kritis ni di mana kita boleh berkeupayaan untuk menjana idea dengan sebaik mungkin. Lepas tu dapat membentangkan, dapat membuktikan dengan kukuh tentang berkaitan dengan etika ini. Okey, sekian daripada kami.